Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku nak pasang rim. Aku sambung pada part rim. Okay, untuk rim aku buka dulu dekat rim lama aku ada 3 calik lama. Jadi aku ambil buyung dia. Aku tak beli baru sebab buyung ni elok lagi. Cuma kotor sikit dan kita dah cuci sikit lah. Nanti kita cuci lagi, polish apa semua. Dan kemudian untuk rim aku ambil buyung ni dan aku akan masuk pada rim alloy aero. Tu dia. Dan untuk jejari aku pakai jejari lama. Banyak jejari kat aku ni. Aku dah siap asing. Kita akan cuci balik dan kita akan pasang lah. Okay, jadi untuk part rim, rim belakang aku pakai buyung ES5. Okay, jadi aku akan PMP lah. Nanti aku akan tunjuk bearing apa yang aku pakai. Dan untuk depan kita pakai buyung kecil, buyung alloy. Dan aku akan tunjuk juga macam mana cara nak PMP pada fork Legenda Z ni. Dan kemudian kita akan pasang dulu rim ni. Dan aku akan pergi balancing dulu. Serta kita pasang untuk rim belakang dulu. Rim depan disc belum sampai lagi. InsyaAllah nanti bila sampai kita akan sambung lah untuk part depan. Dan kita start bahagian belakang dulu. Okay, jom aku pasang dulu. Dan kejap lagi aku tunjuk bila aku dah pasang. Dan kita akan pergi balancing. Okay guys, jadi untuk sekarang ini dia. Aku dah siap pasang untuk rim, jejari semua. Dan untuk bearing aku masih belum masukkan. Kita akan pergi dekat kedai balancing. Dan kita akan masuk bearing dululah sebelum kita balancing. Jadi untuk rim ni tak ada apa-apa masalah yang bengkok ke apa ke. Kita akan terus pergi hantar dan kita akan balancing. Jadi selepas balancing aku akan tunjuk hasil dia. Dan kita akan masuk terus untuk rim belakang lah. Rim depan kita tunggu disc. Jadi jom kita pergi dulu. Okay geng, jadi ini dia keadaan rim aku. Aku dah balancing. Dah aku ambil apa semualah. Kat kedai aku tak ada lah nak buat video. Jadi untuk sekarang okay, rim ni dah siap center depan belakang. Dan untuk bearing pun aku dah siap pasang. Cuma kita tinggal nak pasang tayar lah. Okay, jadi aku nak share dengan korang sikit. Inilah masalahnya. Aku boleh tak perasan. Okay, untuk rim ni dia ada bengkok sikit. Tapi tak apa nampak sangat belah sini dia ada bengkok sikit. Dia ke dalam sikit. Tapi yang lain okey lah. Tang sini je dia ada bengkok macam tu sikit. Tapi bagi aku tak ada apa sangat lah. Jadi kena check juga. Aku boleh tak perasan sebab aku ingat rim ni elok. Rupanya ada bengkok sikit. Tapi tak ada apalah. Dia tak nampak sangat. Dan kemudian ada sikit barang yang sampai dekat sini. Okey, kita boleh tengok daripada sini. Ini disc Wave 125 untuk sebelah depan. Syakli lawa. Okey, ini dia. Dan sini kita ada sampai untuk magnet kickstarter Wave 125. Ni dia magnet Wave 125 kickstarter nya dan skru disc. Okay, jadi untuk rim aku akan masuk untuk tayar depan dulu. Tapi belakang kita akan relax dulu sebab aku tak beli tayar. Aku ingat aku ada tayar. Rupanya aku ada satu tayar je. Ini kita akan masuk kat depan lah. Tayar ni ada bunga sikit je. Tak ada tebal sangat. Untuk rim belakang kita akan pakai tayar baru lah sebab kita nak jalan jauh. Tayar depan dia tak beban sangat. Kita akan boleh pakai tayar tu. Untuk tayar ni saiz dia 50-90. Betul lah 50-85. 50-85 17. Ini boleh pakai depan. Dan untuk belakang mungkin aku akan pakai saiz 60-90 ataupun 50-90. Besar sikit lah daripada tu. Jadi kalau 60-90, kalau untuk tayar camel ni yang lebih kurang besar ni, okay, aku akan cari tapi yang ini jenis kecil yang mana tayar aku tanya tayar aku pakai saiz apa untuk kontor ni. Okey, depan aku pakai 50-90, belakang aku pakai 60-90. Ini 60-90 jenama camel. Camel memang tayar dia memang cutting kecil. Aku pun tak tahu kenapa. Ini 50-90. Motor aku kotor sikit abai kan. Sebelum ni aku pernah pakai untuk depan 45-90. Dia lagi kecil. Okay, jadi 60-90 tu pun dah nampak kecil. Okey lah bagi aku. Jadi untuk belakang aku akan cari tayar dulu. Dan kita pasang untuk depan dulu. Kita nak bagi motor ni naik dulu depan. Okay, sebab kita nak pump lagi untuk pump rack depan. Ini dia. Okay, kita nak bleeding lagi. Jadi jom aku pasang tayar dulu. Kejap lagi aku tunjuk macam mana aku pasang dekat sini. Dan macam mana aku adjust bush. Jom aku tunjuk kejap lagi.
Okay guys, jadi untuk sekarang aku dah pasang dah rim ni. Okay, just aku nak cerita lah je. Okay, untuk rim ni bush ni aku water lebih kurang ngam-ngam je. Okay, korang boleh tengok dari sini. Okay, dia ada beza jarak lebih kurang macam tu. Dan untuk sebelah sini, okay, kita boleh tengok okay, bush dia lebih kurang panjang ni je. Okay, dan untuk bearing, aku nak share dengan korang. Untuk bearing yang hub alloy, okey, nak masuk sub legenda kecil daripada AX5. Okey. Jadi untuk bearing kita pakai 6300 dan sebelah sini pun kita pakai 6300. Ini untuk buyung apa ni? Tak silap aku ini HPSP punya buyung. Okey. Jadi bearing 6300 kiri kanan. Dan untuk screw disc aku pakai screw disc biasa, bukan Wave 125 punya, screw disc LC. LC dia tak ada lekuk. Okey, jadi untuk screw disc aku pakai screw disc LC. Disc aku pakai disc Wave 125. Okey, dan untuk pump rack, okey, pump rack aku ni ada jam sebelah sini. Okey, jadi aku kena buka balik dan aku kena tarik dulu dia punya piston. Kita kena gosok sikit piston dia. Dan kemudian barulah kita bleeding balik. Okey. Apa masalah jam ni? Okey, bila jam piston ni dia tak akan main. Sebelah sini je yang keluar. Sebelah sini dia stay situ, dia keluar sikit-sikit je. Okey, jadi bila kita gosok kertas pasir sikit, dia akan senanglah keluar. Macam tu. Tapi jangan terlampau banyaklah gosok, dia boleh bocor. Okey, jadi jom aku gosok sikit dulu. Dan kemudian kejap lagi aku akan tunjuk lah macam mana untuk aku bleeding pump brake ni. Jom. Okey geng, jadi setelah aku pump, kita masuk dekat sini pump angin. Okey, dan kita tembak lah untuk keluar balik. Dan kita gosok kertas pasir sikit dekat dia punya piston dalam ni. Okey, lepas tu aku dah masuk untuk brake brake pad. Okey, brake pad aku teruk sikit, tapi brake pad baru je aku, sebab aku congkih ni dia terbuka sini. Okey, jadi untuk piston kita dah keluar kan. Okey, dan kita try lah dia main atau tak. Kalau kata tak main, kita kena gosok lagi sikit lah untuk kertas pasir, bagi dia lancar. Okey, jadi untuk pump ni jom aku pasang. Hari ni tak ada orang rakam aku, jadi agak susah sikit aku nak tunjuk benda semua. Tapi aku tetap try lah, kita cuba untuk tunjuk. Okey, cara aku pasang. Okey, ini dia. Aku letak dekat stand. Okey, untuk pasang ni, ini dia pump. Okey, korang masuk je macam biasa balik. Okey, untuk skru ni pastikan dia ada washer atas dan bawah. Okey, dan kemudian korang ikat dulu. Alamak, agak susah aku nak buka. Yelah, sorang-sorang. Kalau tidak aku ada orang lah tolong rakam. Jadi hari ni ada, hari ni aku sorang. Kita sambung je part-part rim sikit. Okey, ini korang tak payah ketat dulu tak apa. Okey, dan korang masuk je untuk pump. Okey, sebelum tu korang congkih dulu ni sikit. Sebab apa? Kita nak masuk pada disc. Okey, dah boleh masuk. Okey, korang ikat je untuk pump. Aku gunakan skru titanium. Memang aku dapat free waktu aku beli pump ni. Okey, dia size 12. Okey, kita masuk kat sini. Kita masuk dekat sini. Okey, untuk pump disc ni aku alter sikit untuk sebelah belakang ni, bukan apa. Kalau tidak aku pakai sebelum ni dia sagat. Yang ini dia tak sagat sebab sebelum ni aku pakai buyung alloy warna chrome, warna silver. Yang tu dia punya space untuk sebelah sini dia kecil sikit. Jadi aku alter untuk pump, aku lay sikit. Dan untuk sekarang ni tebal sikit untuk hub alloy biru ni. Okay, jadi kita tak payah alter apa-apalah. Cuma rim dia akan sengit sikit lah. Sebaik-baiknya korang pakai yang hub alloy yang PMP Wave 125 punya. Yang ini Yamaha punya ni. Okay, dia sengit sikit lah dengan mudguard. Tak adalah sengit sangat, tapi just center je orang cakap. Okey, untuk pump ni, okey, kita ketat terus lah. Okey,
Okay. Pump. Okay, pastikan ketat. Sebab brake adalah satu benda yang orang cakap apa, ada beban lah. Bila kita brake, dia beban untuk dia grip tayar tu. Okay, jadi untuk sekarang kira kita dah settle untuk pasang bawah. Kita akan sambung dengan bahagian atas lah. Untuk bahagian atas kita akan bleeding untuk ubur minyak brake. Dan nanti kita akan buka yang ni untuk bagi dia keluar minyak lah. Itu cara untuk kita main balik piston tu. Okay, jadi jom. Aku nak bleeding agak susah juga. Aku nak tunjuk. Okay, tapi tak apa, kita cuba. Okay, aku panjangkan stand ni. Sebab apa? Aku duduk seorang-seorang hari ni untuk rakam motor. Jadi susah sikit untuk aku buat kerja. Tapi tak apa, kita cuba. Okay, jadi korang tengok aja aku bleeding macam mana. Okay, untuk bleeding pump brake ni, okay, kita guna minyak brake lah. Okay, minyak brake kita pakai dot 3. Boleh je. Dot 4 boleh, dot 3 boleh. Okay, jadi minyak brake ni kita masuk. Okay, agak-agak macam tu. Okay, rasa korang boleh nampak. Okay, dan kita pump. Nampak ada keluar buih. Okay, bila ada keluar buih, maknanya pump tu tengah main. Okay, kita pump dulu sampai minyak brake ni kurang lah. Okay, kita main dulu. Okay, sampai minyak brake tu dah kurang. Sebab dalam wire minyak, kabel minyak tu, dia sekarang tengah kosong. Bila kita bleeding, okay, bila buih keluar, minyak tu masuk dalam kabel brake dan untuk tendam pump belah bawah lah. Okay, jadi untuk sekarang, itu dia keluar sikit-sikit. Dia tak banyak terus keluar. Dia akan keluar sikit-sikit lah. Okay. Okay, kalau korang nak lagi senang, okay, aku tunjuk korang. Okay, agak susah lah daripada atas korang nak tengok. Okay, macam aku cakap skru untuk bawah tadi, untuk belah bawah, kita buka dulu skru-skru tu. Okay, kita pump sampai minyak brake keluar. Okay, benda ni akan makan masa lah. Tapi bagi orang yang nak try untuk buat sendiri, tukar minyak brake, bleeding, boleh je kita belajar. Okay, sebab aku pun mulanya asal tak tahu benda-benda ni. Aku belajar, aku tengok, lepas tu kita cuba sikit. Lama-lama boleh lah. Dia tak adalah terlampau profesional ke apa ke, tak. Okay, jadi okay, minyak dah habis untuk belah atas. Kita akan tambah lagi minyak. Sebab apa? Sebab minyak tu dia dah turun habis dekat kabel dan pump brake lah, belah bawah. Okay, jadi kita tambah sikit minyak dan kita bleeding lagi. Kita tunggu sampai minyak untuk pump bawah akan keluar. Yang skru 10 aku cakap tadi. Dari atas mungkin korang tak apa nampak, tapi belah bawah aku dah buka sampai minyak tu keluar. Okay, kita tengok dekat sini dia akan kurang lagi kejap lagi. Dan kita perlu tambah lagi. Okay, bila minyak belah bawah dah keluar, baru korang tutup. Okay. Okay, jadi ini dah kurang. Okay, tambah lagi. Okay, aku tak pastilah minyak brake ni. Okay, ada sekarang jenis jual yang warna hijau apa semua yang dalam botol kecil tu. Aku tak pastilah minyak tu cukup atau tak untuk bleeding. Tapi untuk yang ini aku buat ni okey lah. Okey, jadi minyak belah bawah dah keluar. Okey, aku akan tutup dulu untuk skru dia. Okey, kita tekan macam ni dan kita tutup. Okey, jadi kita akan tengok piston akan main lah nanti. Cuba. Nanti minyak ni akan turun lagi. Jadi korang buat je macam ni sampai piston tu dia grip. Korang rasa benda ni ketat. Bila benda ni ketat, maknanya minyak tu dah turun habis. Itu saja. Jadi aku agak kalau nak tunjuk macam ni pun agak-agak susah. Kadang menjadi, kadang tak. Okey, benda tu kita kena main dengan belah bawah. Jadi agak susah jugalah. Kadang tak boleh, kadang tak jadi, kadang jadi. Biasalah kita buat sendiri kan. Kalau kedai pun lebih kurang macam tu juga. Kadang jadi, kadang tak jadi. Dia bleeding ada bocor mana-mana sikit, lepas tu dia buka balik. Bleeding bukan proses yang senang, agak susah. Jadi kalau korang nak try, bolehlah try.
Okey, nampak? Dia masih ada buih lagi. Dia akan keluarkan buih. Bila dia nanti dah masuk habis, dia akan tendang sini kuat. Dia akan cuk, dia pancut terus. Maknanya minyak tu banyak dah masuk lah dalam pump. Okay, jadi untuk sekarang kita proses tekan-tekannya je dulu. Okay, jadi jom aku tekan dulu sampai habis. Kejap lagi aku akan tunjuk macam mana hasil dia bila kita dah habis untuk pump. Okay, jom. Okay guys, jadi untuk sekarang ini dia keadaan pump depan aku. Okay, maknanya itu dah ketat lah. Okay, jadi ini adalah selepas aku pump dia betul-betul, dan itulah hasil dia. Okay, jadi kita sambung dengan part belakang. Tapi sebelum tu aku nak share dengan korang. Ini dia. Okay, jom. Tangan aku hitam sikit. Okay, aku nak tunjuk sikit. Ini dia untuk part rim ni disponsor oleh Adits Money. Okay, Adits Money. Apa itu Adits Money? Okay, aku pun join Adits Money ni. Okay, Adits Money ni korang boleh tengok dekat sini lah. Ini adalah asset aku. Dan korang boleh invest. Adits Money ni adalah satu investment. Okay, investment ataupun pelaburan dalam bahasa Melayu. Okay, dia tiada kerugian, semua keuntungan. All profit, no loss. Okay, jadi apa yang aku bagi tahu, dia tiada kerugian. Okay, kita boleh tengok daripada sini. Okay, ini adalah total aku punya investment lah. Okay, jadi ini adalah yang merah ni adalah duit aku masuk, profit, keuntungan aku. Dia tak ada kerugian. Okay, dan kalau korang nak tambah, contoh dekat aku ada $35. Dia dalam keadaan dolar. Okey, kali dengan 4 duit Malaysia, lebih kurang duit aku ada RM140 lah dalam ni. Okey, dan kalau korang nak recharge, korang nak tambah duit dalam ni, korang just tekan recharge dan korang boleh withdraw. Okey, bukti withdraw. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, ini adalah hasil aku daripada Adits Money. Ini dia. Yang hijau tu adalah duit yang pernah masuk dalam bank aku. Itu dia. Hasil cuci aku dari investment Adits Money ni lah. Okay, jadi untuk Adits Money ni korang kena try. Korang just tekan link dekat bio TikTok aku. TikTok aku tu korang tekan link, ada link dekat bio tu. Korang just masuk group Telegram aku dan dia orang akan ajar lah macam mana cara nak main Adits Money ni. Okay, jadi itu aku nak share tentang Adits Money. Jom kita sambung dengan rim belakang. Okay, untuk rim belakang aku dah masuk tayar. Okay, ini adalah tayar baru yang aku pakai. Okay, ini dia. Aku pakai saiz 60-90 belakang. Okay, ini dia. Dan untuk buyung, aku pakai buyung ES5 sebab kita PMP je ES5. Dan untuk hub brake, aku pakai hub brake Dream Chrome punya. Tapi aku tak cuci lagi. Aku ambil daripada motor ES5 aku lagi satu. Okay, kita masuk kelas ni. Untuk bush, bearing apa semua, kita pakai sama je macam ES5. Dan untuk hub sprocket, ini dia. Hub sprocket, aku tukar bearing hub sprocket baru. Hub sprocket aku pakai hub sprocket ES5 high power sebab aku tak nak pakai yang chrome. Kalau chrome, Allen key dia suka cabut. Jadi aku pakai hub sprocket standard original dan kita pakai bush dream lah. Okay. Jadi untuk hub sprocket ni aku pakai sprocket dia pula, aku pakai sprocket size 29. Okay, untuk first aku akan pakai sprocket 29 dulu sebab kita nak runner in dulu motor ni. Okay. Dan untuk sprocket depan mungkin aku akan pakai 16. Okey, jadi untuk hub sprocket kita masuk dulu macam biasa. Okey, pasang je lah. Tak ada apa masalah benda ni. Okey, jadi untuk sub masuk dulu. Okey, jom masukkan dulu. Nyaris tak jatuh motorku. Okey. Nyaris aku tahan kat situ. Nyaris tak jatuh. Gelak di kameraman aku. Nyaris tak jatuh mat. Yo. Tidak mati aku. Yalah, inilah susah. Aku pun tak tahu bush ni. Hai, lagi sekali. Abang kena tahan motor lah abang. Okey. Abang tahan motor macam tu bang. Okey. Gelak di kameraman aku. Inilah buat kerja seorang-seorang biasa lah mat. Bush ni fit lagi. Dia baru lagi. Getah ni, getah hak sprocket ni. Dia tak masuk habis lagi. Jadi kita kena push dia sikit. Okay. Bila kita dah buka pasang dia okey dah.
maaf lah. Okay. Kalau video aku kurang nice ke apa ke sebab ni. Ini dia. Okay, jadi itulah keadaan dia. Dah masuk. Okay, jadi untuk rim, macam korang tahu, rim aku ada bengkok sikit belah sini. Okay. Jadi nampak tak? Dia ada bengkok sikit. Tapi tak ada apalah. Bagi aku okey je. Sementara kita nak pakai kan. Okay, jadi untuk rim kita je sikat macam biasa. Dan untuk rantai nanti aku akan masukkan. Itu aku tak payah tunjuk pun tak apa. Korang pun tahu macam mana nak masuk rantai. Okey, rantai aku pakai berantai 415. Dan kemudian untuk motor ni kita nak bagi diri dulu. Dan untuk rim kira settle lah. Tapi sebelum tu korang jangan lupa juga masukkan tempat ejas rantai. Tapi aku lupa pula kali ni. Tak apa. Okey, sebab motor nak jatuh apa ni. Tempat ejas rantai. Bang, tahan bang. Okey, tempat ejas rantai. Tak masuk pula. Terlupa. Kalut dengan motor nak jatuh. Okey. Ejas rantai dulu. Okey. Balik. Okey. Itu dia tempat ejas rantai sebelah sini juga. Dan kemudian untuk brake kaki apa semua nanti aku akan sambung dalam video lain lah. Sebab brake kaki tu kita kena alter dan kita kena masuk lain lah. Okay, jadi untuk part rim ini dia selesai. Dan kemudian korang boleh tengok lah, inilah hasil motor aku. Okay. Rim gelung sikit. Nampak sangat gelung sikit sebab ada bengkok tu. Aduh, sayang betul lah. Tak apa, nanti kita cari rim lain. Okay, yang penting kita nak naikkan dulu motor ni. Kita nak try untuk enjin dia hidup dulu. Okay, jadi untuk part enjin aku akan upload di next part. Korang nak tengok part headblock. Okay, aku akan post di next part. Sebab part headblock ni antara part yang paling panjang lah untuk aku. Sebab video tu dekat sejam. Okay, jadi aku akan post selepas video ni. Okay, jadi untuk rim kita anggap settle. Dan kemudian untuk part brake, exhaust dan lain-lain aku akan sambung lagi selepas part headblock. Okey, sebelum lepas ni aku akan upload untuk part headblock dulu. Jadi itu saja video untuk kali ni. Maaf kalau video kali ni agak-agak macam kurang nice ke apa ke. Okey, jadi terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, itu saja untuk video kali ni. Bye bye dan assalamualaikum.